عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. Kau surat berapa kita malam ni? Saya buka surat dia tak lama. Yang lain sikit. Baik. Dimulakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, para asatizah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah inayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita meluangkan tenaga kita, masa kita. Seharian kita sibuk dengan hal-hal yang mungkin dikira untuk seketika, maka malam kita mengisi dengan benda yang kekal untuk kita. Apa dia? Inilah solat, kepala ibadah. Yang kalau ibadah yang lain banyak sekalipun kita melakukan, tiba-tiba main tang semayang, tengok sopa ulang kena bedai, maka habis segala-gala. Tak ada nak tak ada hujah anda tidak diterima. Sila kita. Maka sebab itu kita nak kemas semayang kita ni. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis dia, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang, Nabi kata. Maka dengan sebab itu kita tak pernah tengok Nabi semayang macam mana. Tak pernah tengok. Ini nak tahu macam mana? Para alim ulama lah yang mengetahui. Mereka ambil daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Jadi kata Tuan Musannif pada muka surat kita yang kedua tu, minta maaf kalau kitab saya tobaknya tak sama. Sebab tobak yang saya ambil ni daripada Khazanah Fatani, yang cicit dia sendiri cetak. Ada kat kita tu mungkin kitab tu yang syarikat kitab cetak. Ini cicit dia. Tulisan pun beling, dikembang tak kembang pun lah. Khazanah Fatani. Cicit dia pun mati lah. Baik. Wa qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata Tuan Musannif, Tuan pengarang di kitab kita Munyatul Musallin. Siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani. Kata apa? Innas salati, ta pun boleh, ti pun boleh. Imaduddin wa ajallu mabanil islami al-khamsi ba'da syahadatain. Bahasanya semayang 5 waktu itu tiang agama. Jangan lupa pentuh tiang. Jangan lupa pentuh tiang kita ni. Islam mayang tak? Islam ke tak ni? Kan? Sampai semayang ni
Orang kata meratai, ambil budak-budak pun tanya sembahyang, dia tak sembahyang pun dengan kuliah sembahyang. Jadi kita kalau buat sembahyang laik ataupun lumat berteratur dalam hidup kita, tiba-tiba sembahyang yang disebut oleh Nabi sebagai tiang agama, kita tak menegakkan tiang, beban agama kita. Tuan tiang agama. Jadi kata dalam topik kami ni, yakni ini menunjukkan kemuliaan dan kebesaran sembahyang di sisi syarak, mengandung makna suruhan mendirikan akan sembahyang dengan sempurna. Tiang pun tiang tegak bagi elok sengit. Jadi kita nak perbetul tiang kita ni. Kita dah buka kitab ni nak perbetul tiang kita. Tiang fashion ni tak apa sengit, dia memang kena sengit. Tapi hak tengah tu dia betul juga, kalau sengit pun nak kena ijaz balik tu. Baik. Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Jadi rukun Islam yang 5 perkara ni, dia semayang ni daripada perkara yang besar, kemudian daripada yang selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah yang besar daripada rukun Islam ni, semayang. Tu. Okay, habis itu kemudian kemudian wa mahalluha minad dini mahallur ra'si. Dia tak ada baris di situ, kena tengok baris bagian. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbar. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Dari segi agama, semayang ni dia macam kepala daripada badan. Daripada tubuh badan, semayang ni macam kepala. Di kepala ni, ada tengok di cermin tu bukan badan. Setiap hari tengok kepala, tengok muka. Ada yang tengok badan ni orang main gym. Jarang sangat nak tengok badan. Dia rajin tengok tanpa perut badan tang dia tak apa tengok nak jadi apa jadi. Tu jadi muka kalau cacat tak keluar umur. Berlaku apa-apa sikit kat muka. Hal lain tak apa boleh tutup. Muka ni tempat mulia. Dia semayang ni benda yang mulia, benda yang patut kena lega bagi elok. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Orang tak ada kepala ni tak hidup, kata Tuan Sonia dalam pengarang kita. Orang ada kepala baru dikira hidup. Hidup pun tak ada kepala. Boleh bayang tak? Lahir anak tak ada kepala. Tak tahu nak terima kenyataan macam mana. Bayang tengoklah kalau kita tadi umpama semayang kita macam tu. Mana amal tak ada kepala. Semayang habis belakang, tak kira belakang. Sebab tu kita belajar kita ni
niat dengan, mudah-mudahan Allah menerimalah solat kita, automatik amal-amal yang lain. Itu kita kena jaga betul, kena selidik betul, kena teliti betul. Maka demikianlah, tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Islam, siapa tak nampak sembahyang pun? Tak ada lah agama bagi dia. Dia belum kafir, tapi kalau ikut pendapat setengah ada kata kafir kan, meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Pendapat keras sikit, hal lembut dia mukmin yang berdosa lah. Kecuali lah kalau dia kata sembahyang tak wajib atas aku. Nah, maka kata Tuan Musannif tadi, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang. Macam tak orang tak ada agama. Orang tak ada agama. Abang kata Islam, sembahyang dah. Abang kata Islam, puasa dah. Yang bungkus plastik hitam ni Ramadan kan. Ada standby dah stok. Kalau beli dekat Ramadan dekat orang tak beli awal-awal sikit. Macam-macam ni. Demikianlah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh berbaris kita berbaris. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala as-salatil muqimina lahal khashi'ina fiha ad-da'imina 'alaiha. Fabidzalika amara Allahu ibadahul mu'minina fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Dimaksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka menjadikan kami, Allah berkatalah, maka menjadikan kami, Allah Subhanahu wa taala, akan kamu orang yang memeliharakan atas sembahyang. Memeliharakan maksud menjaga atas sembahyang yang 5 waktu. Dan orang yang muqim. Siapa orang muqim ni? Orang yang menetap bagi sembahyang, yakni mendirikan dan memeliharakan dia kan sembahyang tadi tu, lagi orang yang khusyuk. Tu padanya pada solat tu, yakni tetap hatinya, tetap hatinya, tetap hati. Tetap hati dan anggota. Apa dia? Yang ini khusyuk itu terbahagi kepada 2, iaitu khusyuk batin dan khusyuk zahir. Dia khusyuk ni luar dengan dalam, bukan dalam saja. Dalam ada sebut lagi dalam kitab Rahsia Khusyuk Sembahyang oleh Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh, ada menuliskan bahawa di dalam kitab dia menyatakan khusyuk batin mengenai khusyuk jiwa, iaitu tenang dari segala kebimbangan hati, dan khusyuk hati iaitu dengan selalu berzikir dengan hadir hatinya. Adapun yang dikatakan dengan khusyuk rahsia atau khusyuk sulit, yakni sir lah, adalah memerhati Allah Ta'ala dengan meninggalkan segala pandangan terhadap alam. Manakala khusyuk roh, iaitu tenggelam di lautan kasih dikala ternyata keindahan dan kebesaran Allah. Itu panjang perbahasan berkenaan khusyuk hati. Jadi mudah-mudahannya kita faham khusyuk hati ini
yakni kita merasakan, menghadirkan rasa bahawa kita ni seolahnya memandang Allah. Mandang apa, kenal pun tak boleh, mengaji sifat 20 pun tak apa nak laik lagi, tak apa nak lumat lagi, wujud pun tak tahu apa dia lagi, qidam pun tak tahu apa dia lagi. Tak apa, kita semayang, kita beribadah seolah Allah melihat kita. Bukan takat ibadah semayang saja, bahkan ibadah yang lain-lain. Tapi ibadah semayang sebagai kepala kita sebut tadi, maka kita praktikkan, mula belajar untuk kita jalankan, praktikkan apa yang kita sebut tadi. Beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak boleh, seolah-olah Allah melihat kita. Itu mudah sikit cara. Kalau kita nak lihat Allah ni, Allah masih lagi duk belajar. Kita di peringkat baru lagi. Jadi yang kata hal khusyuk zahir mengandungi khusyuk kepala, iaitu dengan menundukkannya, dan khusyuk mata dan tidak menoleh, dan khusyuk tangan, iaitu meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri dengan penuh hormat seperti perlakuan hamba, dan khusyuk dua kaki dengan tegak berpijak, tidak bergerak. Ni hak jenis zahir. Tengok semayang, para sahabat Nabi bila duduk di hadapan Nabi, bukan semayang ni, duduk di hadapan Nabi, burung hinggap, sofa ingat tunggu kayu kering, rupa manusia. Khusyuknya berada di hadapan Nabi dengan penuh adab. Itu baru depan Nabi, malah lagi beribadah sembahyang. Lepas tu Sayyidina Umar saat dia tertusuk dengan anak panah, dia kata dia nak sembahyang, boleh cabut. Macam mana dia boleh dapat lazat sampai setelah tu? Ini tauhid. Tauhid. Kita tauhid kita tak sama. Orang Kedah kita rajin sebut bertauhid ke tak ni? Siapa dia? Maksudnya kita punya kepercayaan kita, ketauhidan kita, keimanan kita tu belum kerjaan. Betul kan? InsyaAllah kita sama-sama lah. Kita baca kitab ulama. Bukan kata saya pun pandai, tak juga. Kita sama-sama lah. Semayang, nyamuk ketik kaki kiri, kaki kanan tampak kaki kiri. Semayang tahun ni tak apa lah, ada kipas, ada ekor, semayang dalam hutan kelapa sawit. Semua semayang tahun ni pun dapat lupa, saya tengok begitu. Ini semua nak kena ada. Kita belajar ni nak menghadirkan khusyuk, bukan setakat di dalam hati, tapi di luar. Tang kena tanya, kalau kata kita jaga rukun apa semua, tak ada bergerak apa dah, semayang kita sah, tapi tan khusyuk dalam tak ada, nanti tak kena tanya lah. Semayang kita memang confirm kita semayang lah, jaga rukun lah, tapi tak khusyuk tak ada. Mana solatku ya Allah? Tak ada. Tang kena seksa semayang tu tak kena, memang tak kena. Tapi tanya mana pergi semayang? Tak ada. Tak ada. Jadi letih saja. Kita tak mau letih saja tu, kita usaha sama-sama. Di antara kelebihan kita semayang berjamaah ni, tampung menampung. Duduk di rumah pun panggil lah. Kalau bini kita semayang dah, panggil mai. Hang semayang qadha, qadha hang tinggal rumah, mai jemaah mai aku. Kan? Habis. Mana tadi? Mana kata? Hati dan anggotanya. Yang ni tetap hatinya dan anggotanya dalam semayang, lagi yang mengekalkan atas semayang. Ini tiap-tiap tak bercari tu kan. Lalu kena jagalah, memeliharakan atas semayang 5 waktu, dan orang yang muqim maka bagi semayang yang ni bagi semayang daripada mendirikan dan memeliharakan, yang menjagakan dia dan semayang, lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya dalam sembahyang,
lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang, tiap-tiap habis sembahyang mencita-cita ia hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya. Jadi tu dia anak abang kata apa? Tak ada lagi benda tu kat kita. Habis sembahyang tu cita-cita nak sembahyang yang kedua. Sembahyang tadi dah pula lah. Contoh kalau kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak. Habis sembahyang subuh nak cita-cita sembahyang subuh. Tak pernah ada tu kat kita. Mencita-cita tak pernah ada. Yang ada pada Allah asar lah. Bukan asar lah, nak habis dah asar. Itu ada kat kita. Kita satu cerita apa, kita cerita kita. Imam Ghazali sebut ilmu yang bermanfaat lah apabila kita menuntut dia, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan tentang aib-aib kita, kelemahan-kelemahan kita. Kalau duk mengaji, duk belajar, duk kenal aib orang tu bukan jarum. Nak? Tak manfaat dia kira belajar. Sudah agak dah, tak dia buat tu tak betul. Orang buat tak betul, dia betul juga. Dengan kita belajar lagi tentang ilmu tersebut, kenal hukum hakam Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu fardu ain ini ilmu bermanfaat. Tu B. Demikianlah selama-lamanya. Kalau kita tulis ini seumur-umur. Selama-lamanya. Kalau boleh macam tu lah, bagi ada dalam darah daging kita. Kalau tak besok, susah. Kena belajar. Dia nafsu, dia kena duk tengih, kena mujahadah. Sebagaimana kita daripada kecil belajar nak jalan rebah, nafsu dia kena macam tu. Sebab tu diberikan cara nak didik nafsu kita. Contoh hari ni nak makan bah, tu kan nak nafsu nak makan, dia teringin nak makan. Kalau boleh hari ni sampai petaikan bila jadi kan. Kalau boleh jangan bagi dia makan sampai petaikan ni, buat gulaikan temenu. Ajak, bukan potong tu ajak, jangan beri kena dia nak slow lah nafsu. Lepas tu esok dia puasa nak makan laksa, tak payah makan bihun saja. Bukan tak makan juga, ajak, jangan beri kena apa dia nak. Slow lah. Ni dah daripada dia makan 5 kali sehari terus tinggal minum yang zam-zam dengan minyak zaitun boleh juga buat, tapi teruk lah, nampak muka naik mewah lain macam. Siapa tak makan 5 hari lah, kena ayak zam-zam minyak zaitun. Contoh macam tu, kita nak didik nafsu kita nak. Kemudian dia rajin hilang sungguh selama-lamanya. Maka dengan demikian itulah, demikian itu mana tu? Demikian itulah tu, itu mana? Maka dengan demikian itulah, itu mana? yakni dengan keadaan seorang yang memulia dan mencita-citaikan sembahyang tadi tu. Tu dia kitab Jawi dia tu.
Dia kalau tak kena gitu selera habis. Dia baca dhamir tu, cara duduk tu. Itulah tu mana? Tu isyarat tu. Kan? Itu maka apabila cukup umur anak yang dilahirkan 7 hari, maka dicukurkan kepadanya dan disembelihkan kambing. Lah dia pergi cukurkan kepala anak, kepala kambing. Pasal salah dia kata nya tadi, nya ingatnya kambing tu, nya kepala anak tu. Kepala anak tak botak juga, kambing pun tak botak kepala. Pasal dia kena tengok elok juga. Jadi kita tak kenalah tulis panjang-panjang tu cara. Walaupun kita tak belajar pondok, kita mengaji kitab pondok ni kena tahu juga pasal-pasal itu sikit. Bukan susah. Tapi kita nak abang itu cara. Kita nak naik kereta pun kena ikut style dia kan. Kita nak pergi naik kereta, kita ada buat style dah. Mana jalan masa tu? Gear patut duduk belah kanan. Saya tangan belah kanan duduk main ni, bukan tangan kiri dia. Ikut dia lah. Macam tu juga kitab ni dia ada cara dah. Itulah demikian lah. Dia buat sopa baca buku tak keluar masalah. Demikian yang ni keadaan seseorang yang memulia dan yang menciptakan semayang tadi tu. Dia duk cita-cita untuk habis semayang lagi, dia nak berazam nak semayang kan. Kita tak ada macam tu. Jadi nak apa kelebihan orang yang macam tu, kalau kata kita buat, alhamdulillah. Kalau kita tak buat, na'udzubillah lagi kita ni. Kan? Maka sebab itu orang yang mencita-cita tu menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya, di dalam kitabnya dan dengan dia, dengan apa tu? Dengan dia tu, yakni mereka yang semayang dengan 4 keadaan, iaitu mendirikan dan memeliharakan dan khusyuk dan mengekalkan. Jadi kita baca laju atas saat ni ada cerita pasal apa? Kita kena mendirikan, lagi memeliharakan. Mendirikan supaya saya dah pelihara, jagalah masa semayang. Tak jaga tomak ni nak mayang berpatut ayam kan, 20 rakaat 7 minit sudah siap kan. 23 rakaat 7 minit sudah siap. Saya biasa sebut tu di belah Sungai Petani, kebetulan ada seorang kakak ke makcik, saya pun tak pasti. Kebetulan bawa orang perempuan sama mai isteri. Makcik tu dengar saya cerita tu, kurang asam ini ustaz. Dia sebut kurang asam. Isteri saya tanya, kenapa kak? Tak betul? Betul. Sebab benda ni berlaku, kita kata ni berlaku belah Jawa-Jawa Timur. Wah, kurang asam ini ustaz. Dia malu benda tu berlaku. Dia pun malu. Jadi kita nak apa? Kalau tak jaga, tak pelihara pergi elok, jadi macam tu boleh jadi semua. Boleh jadi semua. Jadi kita nak semayang kita ni bukan mari serupa timun. Amal kita ni, kalau rajin baca Quran, dia mari nanti. Rajin bersedekah, dia mari. Dia ada rupa-rupa dah. Bahkan akhirat nanti, kalau kata kita ni rajin baca Quran, kita akan dibangkitkan bersama dengan yang mengetahui pembaca Al-Quran. Siapa? Sayyidina Osman. Tu. Tengok-tengok, tak bangkit dengan Sayyidina Osman, bangkit dengan apa dah? Artis. Itu. Sebab apa kita lebih kenal artis? Sebab TV tiap-tiap hari duk promosi kat kita, telefon tiap-tiap hari duk promosi kat kita. Sampai tang ulama live, dia tolak pin tu. Sampai tang artis ni, baik. Ni kena tengok lama sikit kan. Tak kata ke siapa lah, kita dunia duduk dekat tangan kita, dunia di hujung jari orang kata. Itulah kita
Baik. Lepas memeliharakan pada dan khusyuk, kan, hati kita khusyuk ni tetap kita tu, tetap mata hati kita tu, dia tak menghadirkan hati. Semayang di sini tapi duduk di pasar malam ni. Semayang tapi hati duduk teringat kat rumah ni. Semayang tapi duduk fikir, sat lagi dia mai tunggu aku hutang simpang. Duduk tengah semayang tu. Semayang tu. Apa dalam poket aku tak ada kunci motor. Dia semayang lagi, dia duduk kat motor. Dia ada semayang tapi hati duduk kat motor. Kita nak orang kata sembang bohong. Bohong, bawa tak buat pun. Untuk guru saya kalau mengajar, dia kata bohong lah tuan ni, bukan betul, baca orang, kita tak buat. Ini mudah-mudahan insyaAllah Allah bagi kita kekuatan, dan mengekalkan. Jadi nak kekal sebab saya pula, kan, mendirikan, alhamdulillah, memelihara, jaga, alhamdulillah, khusyuk. Nak boleh kekal dengan 3 perkara tu susah pula. Duk telajak saja. Mama kalau subuh hujan, berat tak makan lalu. Kalau hari cuti dia jadi tu, hari kerja dia beringat time kerja tu dia boleh jadi automatik. Kerja tu boleh jadi kekuatan kepada dan sembahyang susah. Semoga Allah bagilah kekuatan kepada kita, insya-Allah. Itu. Jadi menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya, dengan dia menyuruh tadi, kan, yang telah disebutkan tadi, dengan dia, dengan apa? Dengan mendirikan, dengan mengekalkan, dengan khusyuk, dengan memeliharakan, memberikan. Pada memberikan ni, yakni menyatakan atau menyebutkan. Memberikan susah juga, kan, baca kitab lama memberikan. Bagi peri ke apa? Tak tahu. Memberikan. Sikit lagi ni. Yang ni menyatakan atau menyebutkan. Memberikan, yang ni menyebutkan atau menyatakan sifat mereka itu, maka firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, peliharakan oleh kamu, hai orang mukminin, atas sembahyang yang 5 waktu. Ini ada firman Allah Ta'ala. Allah suruh kita jaga sembahyang. Buka juzuk 2, hafizu 'alas salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Tengok juzuk 2, surah Baqarah tu. Pelihara oleh kamu, hai orang yang mukminin, kita ni, atas sembahyang 5 waktu, dan peliharakan sembahyang wusta, sembahyang yang pertengahan. Sembahyang wusta, sembahyang yang pertengahan, dan berdiri kamu dalam sembahyang tu lah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang maksud bagi Allah semata-mata, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lillahi ta'ala tu, mengerjakan kamu akan taat. Bangun nak kerja taat, maka dikehendak dengan salawat itu. Salawat sebut apa? Hafizu 'alas salawat tu. Kita baca ayat Quran tadi, hafizu 'alas salawat. Maksud daripada firman kita baca ni, apa dia kita baca ni, mafhum dia, kefahaman ayat dah. Kita sebut tak sah, tak ada dalam kitab ni, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan dikehendaki dengan selawat itu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isya dan subuh.
disebut dengan apa? Solawat. Solawat maksudnya jamak bagi perkataan solat kita tu. Solat satu waktu, solawat banyak waktu. Dia kata di situ ayat dia tadi, kata Tuan Musannif, maka bagi Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kata kita kena mengerjakan ibadah sembahyang kita tu bagi Allah semata-mata sebagai mengerjakan kamu akan taat, maka dikehendak dengan selawat. Kata selawat tadi itu iaitu sembahyang. Nah, selawat tu sembahyang fardu yang 5 waktu iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Jadi solat satu, selawat ada banyak. Kalimah jamak. Maka demikian itu ialah sembahyang tadi, sembahyang yang tiada di apa tu? Diluluskan, diluaskan. Dia macam tu kembang. Itu tulis apa? Diluaskan. Dilulus, lam ada 2. Yang ni lam ada 1. Kat sini ni dalam ada 2 kita tengok ni pula ni. Demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluluskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkan. Dok luluh nak tinggal tak boleh. Gitu bahasa dia. Kalau saya rasa belajar ni pun nak Terengganu, kami ada pam ayat kolah masuk. Ayat kolah ni apa pam daripada telaga ni. Kami pondok kami kawasan pokok getah. Jadi bila kap getah tu dia menghasilkan juga campuran dengan air telaga. Basuh baju jadi kuning baju. Dia tengok-tengok, ambo duk dulu mandi air ni kena cuci dulu. Duk dulu tak boleh. Duk dulu. Ingatkan periksa je tak boleh. Hak ni pun duk dulu je bahasa. Dengan kita duk kata apa dia jenis bahasa. Tapi duk pening. Tengok kita nak kunci pondok. Cari benda. Kita pun kata cari pedai ayam nak kunci pondok. Pedai ayam. Apa pedai ayam nak kunci pondok? Bukan. Pedai awak goreng makan. Sudah. Kau Terengganu goreng makan. Kan? Dah kunci pakai mana? Mangga. Boleh. Seorang mangga, seorang pedai ayam. Kan? Bahasa. Itu. Jadi tidak diluluskan kepada kita oleh seorang pun daripada orang Islam kita yang bergelar Islam tidak diluluskan, tidak dibolehkan oleh kita untuk meninggalkan sembahyang tu. Meninggalkan satu daripadanya pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya selama ada ia berakal. Selagi dia ada akal. Dia tak ada akal tak apa, gila. Tapi bukan sebab dia buat gila sebab minum ketum, hilang akal dengan sebab minum ketum, makan dadah, minum marak tu sebab dia buat. Tak boleh. Dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai dan sakitnya kepada sangka sehingga tu kepada sehingga sampainya sekalipun tiada diuzurkan meninggalkan dia. Tak boleh. Tiada nak mati pun kena
solat kena semayang ni, kita orang Islam ni ada keberatan buat semayang tu sampai teratur. Ni ada pula ada ajak kalau naik sampai makrifat ni tak kena semayang lah. Tu jangan duit turut tu. Dia makrifat ni betul, tapi dia bawa cara jalan salah jadi fitnah. Dia menolak syariat. Dia kena jalan sekali. Kepala jalan saja orang kata hantu, badan saja jalan orang kata hantu juga. Dia mesti jalan sekali, kepala, badan, kaki. Cukup lengkap lah fardu ain kita ni. Tauhid, fiqh, tasawuf, bagi jalan sekali. Tauhid saja pun tak jadi, fiqh saja pun tak jadi, tasawuf saja pun tak jadi. Tiga-tiga kena jalan sekali. Amboi, tak makan nasi pandai tak mau makan nasi saja. Tang lauk tak mau atas lauk saja. Tang ayak tak mau minum ayak saja. Ni hari ni kita buat ayak saja lah. Esok kita makan nasi pula. Orang tak makan pandai nak campur macam mana kau boleh bagi banyak mata punya. Tapi tang makanan rohani dia boleh nak sumbat tasawuf saja. Lepas tu tasawuf nak ambil hak hakikat saja, hak tinggi. Tak boleh dia tu. Dia kena ambil sekali ketiga-tiga. Lepas tu kita hak martabat orang awam ni, kalau betul nak ambil hakikat tu pergi masuk pondok. Ni tak, dia pergi ambil hakikat saja. Macam kita dah naik tangga tadi, 1, 2, 3. Pergi langkah hak nombor 3 tu. Tak tersemam tak apa, Sembam ada jadi dia ni. Tu cerita dia nak. Ini jangan terjaga dalam bab ni. Bukan tak boleh, dia ambil tak kena cara. Dia cerita betul. Ada gelang, dia kata duk marah saya pakai gelang ni. Nanti di syurga kita ada juga pakai gelang. Di syurga pun ada minum arak. Dan kita boleh minum arak kala ni. Jadi cara tu tak kena. Sebab tu kita kata kalau nak tahu lebih, menyerat hidup pondok dah tahu senang ni. Jadi habis sesat arat belakang. Cerita kadang-kadang ada cerita tu ada benda betul juga, tapi tu lah tak kena cara tu. Bawa fitnah pada orang tu kata tak boleh pula, tak boleh. Ya Quran ni kalau birra'i, Nabi kan sebut dah. Siapa dia hurai ayat Quran dengan hadis ikut akal fikiran, tolong sedia tempat duduk dalam neraka. Tengok, cari hadis tu. Walhamdulillah. Sebab tu kita pun buka Quran, tengok terjemahan, jangan faham ikut tu. Kita kena tengok tafsiran daripada ulama macam mana kehendak ayat tu. Dia ada ayat yang mansuh, yang telah dinasahkan, dia ada, tapi hukum padanya telah dibuang setelah mari pula ayat ni. Contoh. Sebab itu kita banyak lagi lah. Itulah akhir zaman dia mari fitnah terhadap ilmu macam tu. Ada puak satu lagi tak bagi dah makrifat, tengok ni sesat belakang ni makrifat ni. Tu tolak tu. Makrifat kena cara, tak cara sesat. Bukan salah makrifat. Yang salah orang buat tu. Salah orang buat tu. Tak akan jadi haru biru habis kita ni. Kita tak apa. Alhamdulillah lagi. Moga-moga kita selamat. Tengok-tengok kita pun tengok melerak juga. Letih lah. Jaga. Habis. Lagi tambah nak stesen kita ni. Jaga kat kita ni pun. Nak kena tengok bagi elok. Jadi dan sakitnya sakit pun kenalah kepada sehingga hingga sampainya kok mana gagah pun. Takat mana boleh? Takat semayang dengan biji mata kelopak mata saja. Ya, kena. Wajib betul. Tiada diuzurkan meninggalkan dia kan semayang. Dan dikehendak dengan solatul wusta yang disebutkan tak sah di atas tadi itu, benar apa pula solat wusta tak bisa dengar, iaitu sembahyang asar. Benar?
Jadi nak cerita hal lain pula tu. Saya rasa padan kot dekat tu untuk malam ni 95 minit. Jadi mudah-mudahan kita faham bagaimana perjalanan sembahyang untuk diri kita ni selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kepada kita mengetahui bagaimana sembahyang ini adalah tiang agama pada awalnya diceritakan kepada kita. Kemudian diceritakan lagi bahawa sembahyang ini adalah perkara yang besar selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Dan diceritakan lagi kepada kita bagaimana solat kita ini, sembahyang kita ini adalah kita kena jaga dia dengan 4 perkara yang disebutkan tadi. Kena dirikan dia, kena pelihara dia. Orang belah Kelantan tu sebut pelihara, kena pelihara dia. Apa dia pelihara? Jaga tumak-nina, rukun, syarat sah batal. Kalau buka, tak sah buka kitab ni, buka kitab Hidayatus Sibyan ni. Takbir saja ada 21 syarat. Baru takbir, baru angkat takbir mak mula 21 lah. Tu tak kira hak lain lagi. Jadi kita nak buat main-main dengan sembahyang kan? Oh, tak boleh main-main. Bukan suruh jadi was-was. Lagi tengok-tengok dan dia terus jadi was-was. Masa dulu tak boleh, tak was-was pun masalah. Kita kena ingat, lintasan hati ni dia ada 2. Satu daripada malaikat namanya ilham. Satu daripada iblis namanya was-was. Dia 2 tu dia tak boleh P3. Orang ketiga tak ada. Jadi satu daripada malaikat namanya ilham, kedua daripada iblis namanya was-was. Kalau nampak sampai basah baju tu, bukan dia daripada malaikat dah. Dia 3 jam dia semayang, teriak dia dah melunjuk tu. Saya bisa tengok semayang isyak saja daripada pukul 9 sampai pukul 12, macam orang dengar ceramah. Jadi betul. Jadi kita jangan layan lah. Wal'ayazubillah, minta ingat. Habis. Dan kemudian kata, dan adapun sebab ditentukan dengan menyebutkan dia kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lainnya, dan adalah sebab diturunkan ayat ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Ini dah cerita tentang sembahyang kepada kita. InsyaAllah nanti kita tengok lagi, dan dia mula nak masuk dah bab-bab berkenaan nak membetulkan sembahyang. Dia cerita dulu kelebihan sembahyang kat kita. Kita tak tahu nilai kan. Hari ni kita dah tahu sembahyang ni waktu buat jaga tak elok, dia macam kepala pula mubuh ni di muka apa semua kan. Tiba-tiba kalau betul rupakan sembahyang kita tu main-main, kepala tak ada, amal lain ada, amal lain bekat muka amal. Mana sembahyang tak ada. Jadi rupa main bentuk amalan, kepala tak ada. Nayang kita. Kalau betul orang lari nak cakap apa, cakap pun tak hati, kepala tak ada, nak cakap apa-apa. Tu lah. Baik, kita jaga insyaAllah kita pakai dia sembahyang kita. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzaban mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita pengajian kita ni jalan macam biasa, tak ada masalah. Yang penting bagi jalan. Sebab saya pun nak pergi ke Yaman bulan 10 orang. Kalau kita buat 2 bulan sekali, pakai saya tenggelam tak ada lah. Nak berjumpa lagi 2 tahun. Jadi kita buat jalan juga. Nanti mari apa orang yang ganti saya pun dia akan buat jalan macam biasa lah. InsyaAllah. Kita buatlah kakak malam boleh. Hidupkan menjadi ilmu. Jangan lemah semangat. Jangan lemah semangat. Jangan rasa lekeh. Jangan. Sebab kita belajar bab sembahyang pula, kita belajar kan lebih dan besarnya bab sembahyang. Kalau tidak, amal kita tu kat lain tu tak ada apa. Sebab kita mengumpulkan kepala bagi tubuh badan ibadah, iaitulah sembahyang malam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.